InsyaAllah hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka pengajian kita yang lepas, kita sedang berada membicarakan tentang rukun niat di dalam solat. Dan apa yang diwajibkan dalam niat adalah 3 perkara. Pertama sekali, apa yang dikenali sebagai qasdul fi'li. Qasdul fi'li maksudnya kita niat melaksanakan perbuatan solat. Yang kedua dikenali sebagai fardiyah, dan yang ketiga adalah ta'yin. Jadi apabila kita melakukan solat zuhur, kita niat usolli fardha zuhri. Jadi kita ada qasdul fi'li, fardiyah dengan ta'yin. Maka qasdul fi'li dia adalah niat melakukan perbuatan solat. Lepas itu fardiyah membezakan sama ada solat yang kita melakukan ini adalah solat fardu ataupun solat wajib. Lepas itu ta'yin menerangkan jenis solat, sama ada kita melakukan solat zuhur ataupun asar ataupun maghrib. Jadi 3 perkara ini adalah wajib. Kalau kita melakukan solat sunat, hanya 2 perkara, qasdul fi'li dengan ta'yin. Sebagai misal, kalau kita melakukan solat sunat duha, kita mengatakan usolli duha, usolli duha. Ini sudah mencukupi. Jadi kita ada qasdul fi'li dan kita ada ta'yin. Jadi beza di antara solat fardu dengan solat sunat. Solat fardu rukunnya adalah 3, manakala solat sunat rukunnya adalah 2. Yang ketiga, kita ada solat sunat mutlak. Kalau sekiranya solat sunat tak ada sebab, rukunnya hanya 1 sahaja, qasdul fi'li sahaja. Maka satu orang dia niat usolli Allahu Akbar, hanya usolli Allahu Akbar. Jadi ini adalah 1 rukun. Jadi kalau solat fardu 3 rukun, kalau solat sunat 2 rukun, kalau solat sunat nafil mutlak, ini solat sunat yang tidak ada sebab, 1 rukun. Dan niat ini wajib di hati. Apa yang wajib niat adalah di hati. Dan biasanya sebelum kita melakukan solat, kita melafazkan niat. Dan melafazkan niat juga adalah sunnah. Dia memperkuatkan niat kita dalam hati kita. Apabila kita melafazkan takbir Allahu Akbar, maka kita membaringi niat tadi semasa takbir. Ini adalah cara dia. Jadi ini adalah rukun yang pertama, niat. Ma'an niyah. Penulis mengatakan an-niyah tu. Selepas itu beliau mengatakan wa takbiratul ihram ma'an niyah. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi apabila kita nak melakukan salat, diwajibkan kita melakukan takbir. Dan takbir ini adalah rukun qauli. Rukun qauli, maksudnya wajib kita melafazkannya. Kalau kita takbir dalam hati, tidak sah salat. Jadi kita nak kena melafazkan Allahu Akbar. Kita melafazkan Allahu Akbar. Wajib kita melafazkan. Jadi bila kita melafazkan kalimah Allah, kita nak kena lihat ini kepada tasydidnya. Perkataan Allah, tasydid ada pada lam. Lepas itu kita tebalkan lafaznya Allah. Kita menebalkan ini lafaz ini pada huruf lam. Dan sebelum itu kita ada alif, Allah. Jadi alif yang ni, makhraj yang ni, huruf ini, alif ini dia di dada. Jadi bila kita mengatakan Allah, yakni dia Allah daripada dada, bukannya daripada mulut sini. Wajib ini kita memendekkannya. Kita mengatakan Allah. Tidak dibolehkan kita memanjangkan alif.
Tidak dibolehkan kita baca Allahu Akbar. Bagaimana kalau satu orang takbir macam ini? Sah ke tidak? Ini tidak sah sebab dia mengubah makna. Kita kalau memanjangkan alif, kita mengatakan Allahu Akbar, maksudnya kita sedang menanya soalan, adakah Allah itu maha besar? Sebab alif ini bila kita panjangkan dia jadi istifham. Istifham ini maksudnya jadi soalan. Misalan kalau saya menanyakan di dalam bahasa Arab ini, misalan a'anta akalta, a'anta akalta, yakni adakah awak telah makan? Maka apabila kita ada dua alif, dia boleh menjadi mad. Jadi bila kita mengatakan Allah, yakni maksudnya Allahu Akbar, yakni kita menanyakan soal. Jadi dia mengubahkan makna. Apabila dia mengubahkan makna, maka tidak sah. Jadi bila kita melafazkan Allahu Akbar, jangan kita buat kesilapan ini. Sebab ada orang yang melakukan sedemikian. Dia panjangkan alif, Allahu Akbar, maka ini tidak sah. Jadi kita baca Allahu Akbar, dan wajib kita melafazkan juga semua yang ini huruf. Selepas ini huruf lam, kita ada huruf ha. Allahu, Allahu. 20 tahun yang lalu saya masih ingat, saya reservis, ada satu hamba Allah ni reservis. Jadi dia mengatakan kepada saya, kalau lafaz Allahu Akbar tak boleh hidupkan ha. Ini fahaman yang agak pelik sekali. Pertama kali dalam hidup saya jumpa ini orang yang mengatakan sedemikian. Jadi dia mengatakan kita nak kena sembunyikan huruf ha. Saya tak tahu, mungkin ada jemaah pernah jumpa ini jemaah ini. Jadi saya menanyakan kepada ni, awak bagaimana ini belajar semua ini? Dia mengatakan, tak, kita ada jemaah di Singapura, jemaah ramai, semua melakukan sedemikian. Jadi ini bercanggah ya dia, jemaah. Kalau kita mengatakan misalan Allah, lepas tu dia diam, Allah Akbar. Jadi fahaman yang pelik ini dia mengatakan kita tidak boleh melafazkan hu, sebab itu adalah rahsia Allah. Itu hakikatnya ini tidak sah, ini salat. Apa sebabnya? Sebab ini kita tidak melafazkan takbir dengan betul. Jadi bila kita melafazkan hu, ini juga daripada dada, Allahu, Allahu. Kita panjangkan alif, Allah. Lepas itu kita ada perkataan akbar, pun sama juga. Kita tidak boleh memanjangkan alif dan kita tidak boleh memanjangkan ba. Kalau kita baca misalan Allahu Akbar, ini lagi satu kesilapan yang boleh berlaku, memanjangkan ba. Memanjangkan ba juga tidak sah. Takbir tidak sah. Takbir kalau tidak sah, maksudnya solat tidak sah. Bila kita mengatakan takbir tidak sah, maksudnya solat tidak sah. Sebab solat ini dia bermula dengan takbir, dia diakhiri dengan taslim. Kalau takbir tidak sah, permulaan sudah dah tak sah lah. Jadi kita tidak boleh memanjangkan huruf ba. Sebab kalau kita memanjangkannya, akbar, maksudnya gendang. Dalam bahasa Arab, akbar, gendang. Jadi ini lagi bahaya. Kita mengatakan Allah gendang, na'udzubillah. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, yakni dia membawa makna tersebut. Maka ini bukan saja boleh membatalkan salat, tetapi kalau satu orang itu sengaja melakukannya, boleh membawa kepada kekufuran. Sebab dia mengatakan ini Allah itulah gendang, na'udzubillah min dzalik. Jadi bila kita melafazkan takbir, kita melafazkan dengan betul. Dan kita membaringi niat semasa takbir. Ini seperti mana penulis mengatakan, wa takbiratul ihram ma'an niyati, bersama niat. Jadi niat yang kita melakukan sebelum solat itu hanya menghadirkan, tetapi bila kita takbir Allahu Akbar, ini masanya kita membaringi niat semasa takbir. Jadi ini adalah rukun yang kedua. Yang ketiga, penulis mengatakan wa qiraatul Fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyara. Membaca suratul Fatihah dengan basmalah.
Dan basmalah ini kenapa penulis mengatakan dengan basmalah? Sebab dalam mazhab Syafi'i basmalah daripada Fatihah. Basmalah daripada Fatihah. Berbeza dengan mazhab Hanafi, mereka menganggap basmalah bukan daripada Fatihah. Jadi kalau kita solat di masjid mereka tidak baca basmalah dengan kuat. Mereka baca basmalah dengan pelan. Yani imam mereka kalau solat jahriyah dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, yani dia baca dengan kuat. Tetapi basmalah dibaca dengan pelan. Sebab mereka menganggap basmalah ini bukan daripada Fatihah, tapi dia daripada Quran, tapi bukan daripada Fatihah. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita menganggap basmalah daripada Fatihah, maka wajib kita baca basmalah. Kalau tak sah Fatihah kita. Fatihah kita tidak sah kalau kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Wajib kita baca basmalah dan juga kita menghidupkan tasydid 14. Dalam Fatihah kita ada 14 kali tasydid. Misalnya kita ada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi tasydid pada huruf ya. Jadi tasydid ini membawa dua huruf. Jadi di sini ada dua ya. Iya waladda. Jadi kita ada dua dot. Jadi tasydid membawa dua huruf. Jadi penulis mengatakan wajib menghidupkan tasydid, dan dalam Fatihah daripada awal termasuk basmalah sampai waladdallin kita ada 14 tasydid. Kita ada 14 tasydid. Jadi kita boleh lihat suratul Fatihah kesemuanya kita ada 14. Maka wajib kita menghidupkan kesemuanya. Wa ikhrajud dadi minadh-dha. Penulis mengatakan wajib kita membezakan huruf dad dengan huruf dha. Ini apabila kita baca waladdallin, waladda. Beza dengan dha, waladdallin. Jadi dha dengan dha. Dan huruf dad ini makhrajnya adalah di tepi. Manakala huruf dha makhrajnya di depan. Jadi wajib kita membezakan. Walaisa fil Fatihati dha. Penulis mengatakan dalam Fatihah tidak ada huruf dha. Jadi tidak dibolehkan kita baca waladdallin. Tidak sah. Dia nak kena waladdallin. Jadi maksudnya di sini adalah wajib kita menjaga makhraj huruf. Summa ruku' yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Jadi kita dah sampai kepada rukun yang keempat. Yang pertama tadi kita adalah niat, kedua adalah takbir, ketiga adalah bacaan Fatihah, keempat adalah melakukan rukuk. Jadi baca surah dia adalah sunnah. Selepas Fatihah bacaan surah ini dia adalah sunnah. Selepas itu kita melakukan rukuk, dan rukuk adalah rukun fi'li. Wajib yang kita melakukan rukuk. Sebelum itu juga kita ada qiyam. Kita ada rukun qiyam, berdiri. Apabila kita melakukan salat, bagi salat wajib yang kita berdiri. Bacaan Fatihah juga ini wajib kita melakukan dengan berdiri. Dan apabila kita melakukan rukuk, penulis mengatakan rukuk ini yang minimum adalah telapak tangan kita kena kepada lutut. Jadi bila kita rukuk, tangan kita ini dipanggil raha, sampai ini ke lutut. Kalau sekiranya telapak tangan kita kena kepada lutut kita, maka kita telah melakukan rukuk yang minimum. Tapi kalau satu orang itu dia rukuk gini saja, dia syarat saja, memberi syarat begini, ini tidak sah. Kalau dia berdiri misalnya, jadi dia nak kena turun sampai tangannya kena ini kepada lututnya. Ini adalah rukuk yang minimum. Tetapi yang sempurna adalah dia menjadikan badannya sama paras ini dengan bumi apabila dia melakukan rukuk. Wa yatma'innu fihi wujuban. Dan diwajibkan dia ada tumakninah. Jadi bila kita melakukan rukuk,
Wajib yang ini tumakninah. Apakah yang dimaksudkan dengan tumakninah? Tumakninah maksudnya bila kita melakukan rukuk, bila kita dah sampai kepada bahagian yang wajib, maka kita harus berhenti sebentar. Kadar melafazkan subhanallah ataupun subhanallahi wa bihamdihi. Jadi ini yang dimaksudkan dengan tumakninah. Sebab kalau kita tidak ada berhenti, ini tidak sah. Kalau kita rukuk terlalu cepat, ini misalan kita belum lagi sampai macam spring naik, faham? Ini kita mengatakan tidak sah. Sebab dia tidak ada berhenti. Kalau dia tak ada berhenti begini, ini tidak sah. Tapi tumakninah minimum dia apabila sampai kepada bahagian rukuk, dia berhenti sekejap. Jadi berhenti ini dia mesti kadar subhanallah. Itu saja. Ini adalah kita mengatakan paling minimum. Tapi kalau ini tidak ada, maka ia tidak sah. Kita ada hadis Nabi SAW menifatkan orang yang mencuri dalam salat. Seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dalam salat. Sahabat menanyakan siapakah yang mencuri dalam salat. Nabi mengatakan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dengan sujud. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Ini yang penulis mengatakan. Diwajibkan dia ada tumakninah di dalam rukuk sehingga badannya tenang. Yakni apabila badannya dalam keadaan tenang. Sama juga bila dia melakukan sujud. Bila dia dah sampai kepada had kewajiban, maka dia berdiam sebentar. Ini adalah wajib. Summa al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, summa sujud marratain. Jadi penulis mengatakan selepas itu i'tidal dan selepas itu sujud 2 kali. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Saya tidak tahu, kalau ada jemaah yang ada soalan boleh tanya, insyaAllah saya akan cuba yang ini menjawabnya, kalau sekiranya ada. Kalau tidak ada, insyaAllah kita, ya saya. Oh, itu tidak boleh. Ya, caranya adalah bila kita lafazkan takbir Allahu Akbar, kita melakukan niat pada ketika itu. Sebab kalau sekiranya kita takbir dan kita niat, maksudnya solat kita ini tidak sah disebabkan niat itu datang selepas yang ditakbir. Tapi kalau sekiranya kita susah nak niat semasa takbir, kita niat sebelum takbir. Sebelum. Ya. Bukan selepas. Ya. Jadi sebelum kita melakukan takbir, kita niat. Kita nak melakukan solat fardu Zuhur. Lepas itu cepat-cepat kita takbir Allahu Akbar. Ini kalau sekiranya kita susah nak menghadirkan niat semasa takbir. Ya. Kalau kita susah nak melakukan menzahirkan menghadirkan niat semasa takbir, kita melakukan sebelum takbir. Sebelum takbir. Ya. Jadi soalannya adalah berkenaan dengan takbir, ya. Adakah dibolehkan takbir selepas dibolehkan niat selepas takbir? Berkenaan dengan niat selepas takbir tidak boleh. Satu orang misalnya dia takbir Allahu Akbar, lepas tu dia niat. Ini tidak boleh. Tapi kalau satu orang misalnya susah dia mengatakan saya nak hadirkan niat semasa takbir, bila saya mengatakan Allahu Akbar, susah saya nak niat yang menghadirkan niat semasa takbir. Jadi para ulama kita mengatakan dibolehkan kita mengamalkan pendapat yang mengatakan niat sebelum takbir. Jadi sekarang saya nak melakukan salat fardu Zuhur. Macam mana saya nak niat sebelum takbir? Dia nak kena cepat. Dia tak boleh misalan lagi 5 minit saya nak solat baru saya niat. Misalan ataupun saya kat rumah, saya nak pergi Masjid Khalid, saya niat dulu kat rumah, nanti saya pergi Masjid Khalid, saya nak melakukan solat Zuhur makmum. Niat seperti ini tak boleh.
Sebab ini dia lama. 5 minit ini sebelum solat niat. Ini bukan niat, ini azam. Dalam ilmu fikih kita bezakan di antara niat dengan keazaman. Jadi maksudnya adalah sebelum kita takbir, sekarang saya nak solat. Saya dah berdiri dah, saya dah menghadap kiblat kan? Saya dah menghadap kiblat. Jadi saya nak masuk ini ke dalam solat. Jadi kita boleh melafazkan niat. Kita mengatakan usalli fardhu zuhri Allahu akbar. Terus. Usalli fardhu zuhri Allahu akbar. Terus ini kita melakukan takbir. Tapi kalau kita boleh melakukan niat semasa takbir, ini adalah pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Yakni kita melakukan niat bila kita takbir. Allahu akbar. Jadi bagi orang yang dah biasa tak susah sebenarnya. Tapi ada orang mungkin susah. Jadi ada kelonggaran ni dalam ini perkara ini. Jadi dia niat ini sebelum ini takbir. Wallahu a'lam ini bissawab. Jadi insya-Allah kita baca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahman. Rabbana taqabbal minna sholatana. Humma wa tahiyyatu ya salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita panjangkan jam tak ada masalah. Jangan dipanjangkan. Jam boleh panjangkan. Allah. Okey, panjang umur. Terima kasih. Kasih apa? Haris. Haris. Taruh ke sini, jadi dia tahu. Thank you, sir.